Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Sambungnya pelajaran kita dalam kitab Al-Mu'inul Mubin. Al-Mu'inul Mubin, penjelasan yang jelas bagi masalah-masalah fiqh. Alhamdulillah, kita telah masuk ke bab fardu ataupun rukun-rukun wudu. Kita tahulah rukun wudu ni ada berapa? Ada 6 kan. 2 tak nampak ataupun kering, 4-nya basah. Rukun yang pertama, niat. Berdasarkan kepada hadis innamal a'malu binniyat. Hadis ni alhamdulillah kita dengar daripada budak lagi sampai tak payah terjemah. Dia kata kalau terjemah apa faham dah kan. Rukun yang kedua, membasuh muka. Kita dah hurai panjang hari itu. Sambungan kita pada kali ini iaitu rukun yang ketiga atau fardu yang ketiga, membasuh kedua belah tangan. Dua belah tangan, iaitu membasuh kedua belah tangan sehingga ke siku. Siku ni siapa kau hujur siku ni? Ataupun membasuh kadar keduanya jika tiada tangan. Setakat mana ada. Orang ni ada tangan sekat ni, hujur ni basuh sekat tu. Diriwayatkan daripada hadis yang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, keadaan wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu tawaddaa faghasala wajhahu fa asbagha alwudu thumma ghasala yadahu al-yumna hatta ashra'a fil 'adud thumma al-yusra hatta ashra'a fil 'adudi. Al-hadis, tanda itu rawahu Muslim. Artinya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, maka membasuh ia akan mukanya, maka menyempurnakan ia akan wudunya. Nabi ambil ni sempurna wudu dia, tidak kata basuh main-main, tidak. Kemudian membasuh ia akan tangannya yang kanan sehingga pada lengannya, kemudian sebelah kiri pula sehingga pada lengannya. Hadis ini rawahu Muslim. Tandalah dalam kitab ni tak tambah, tak riwayat ana tulis tambah. Maka jika terpotong setengah yang wajib dibasuh daripada dua tangan. Kan kita hak wajib kita ni daripada hujung ni sampai ke siku. Dia ada sekerak ya. Macam nak buat? Maka wajiblah membasuh sekadar mana yang tinggal lagi. Cakap mana ada, basuh sekat tu. Tidak kata oleh kerana tak ada pakai biar, jangan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Artinya barang perkara yang aku suruh akan kamu dengannya, maka hendaklah datangkan, yaknilah kamu buat dengan seberapa boleh. Sekadar yang kita mampu kita buat. Itu di dalam bab arhan. Hadis ini muttafaqun alaih, maknanya tulis muttafaqun alaih, mana sepakat hadis ini oleh Bukhari dan Muslim. Dua-dua imam ni mengeluarkan hadis dalam kitab dia. Patut itu nama dia muttafaqun alaih. Kadang-kadang ulama hadis tak sebut macam tu. Dia sebut rawahul Bukhari wa Muslim. Pasal apa? Ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim, tapi tidak ittifaq, maknanya jalan lain. Boleh jadi Bukhari daripada Abu Hurairah, boleh kali Muslim daripada Sayyidina Ibnu Umar contohnya, ataupun lorong dia tu tak sama, maka dia tak kata ittifaq, ataupun lafaz dia lain. Itu telitinya ulama-ulama kita ni, siapa dia boleh beza muttafaq alaih, rawahu al-Bukhari wa Muslim, mana lain-lain. Itu dia ada sudut istilah. Artinya dalam hadis arahan, hadis ini panjang lagi. Nabi kata, mana-mana yang aku suruh membuat, buatlah sedaya upaya kamu. Wa idza nahaitukum anhu fantahu.
Tengok, tambah hadis. Wa iza nahaitukum anhu fantahu, bila aku larang berhenti. Jangan duk main kohok-kohok lah. Tak boleh kohok-kohok dalam bab larangan. Dalam bab arahan kita boleh buat. Kenapa duduk tu? Solat ke kena berdiri. Saya tak mampu. Yang kita mampunya istitaah kita duduk. Tapi dalam bab larangan, kenapa? Dia kata saya dulu minum arak 2 botol, hari ni setengah botol. La, tidak ada. Wa iza nahaitukum, bila aku larang berhenti. Mana dalam bab larangan tidak boleh nak berunding-berunding. Cuma kata di para ulama, mungkin orang ni terlalu tegar dia, tak boleh nak tinggal sangat maksiat, bitadarus, peringkat-peringkat, tapi kena ada tempo. Nah, saya ni tak boleh tinggal rokok, kalau tinggal ngatuk lalu, tapi kena ada tempo dalam masa 3 bulan. Minggu pertama daripada sekotok kepada suku, sikit akhir sekali, bulan yang kedua tak ada dah. Tapi kalau melakat saya ni tak boleh tinggal sepak mati, tidak ada perundingan dalam masalah sampai begitu sekali. Ini kita kena letak, dia panggil ada target dia. Itu rahmatnya Nabi SAW dalam bab arahan. Nabi kata buat sekadar mampu. Kalau tak mampu, dimaafkan. Kalau kita tak mampu sungguh. Macam kita sekarang ni, kita nak solat berjamaah, kan? Tapi bila PKP mari, kau panggil lagu ni. Nah, kita kalau duduk jauh-jauh pun syaitan duduk main nyelik je lah. Anak kata lah ni bukan nyelik, dah berapa guling terus itu. Jarak jauh. Nah, tapi apa nak buat? Itu dia panggil zaman darurat. Darurat kitanya corona mari. Menjadi darurat. Maka yang kita mampu istitaah. Kalau kita tak ikut arahan, lockdown, kita tutup masjid, mana baik kita boleh solat berjamaah walaupun dalam keadaan begini daripada tak boleh. Baik boleh. Itu dia panggil mastata'tu. Jangan duduk kasar sangat. Ada setengah ni ada orang duduk sebar video. Ni solat berapa lagu ni? Baik tak solat? Tak. Baik tak solat dia kata. Subhanallah. Kita duduk kafe siang malam ajak orang pergi masjid, mari dia lockdown pakai begitu ya. Kita kata jangan. Ini itu dia panggil istilah istitaah. Maka kita kena buat setakat mampu. Dan juga berdasarkan pada satu kaedah, ini bukan hadis ni, tulis itu. Kaedah kata ma la yudraku kulluhu la yutraku ba'du. Barang yang tiada didapati sekaliannya, maka tiada pula ditinggalkan setengahnya. Itu maksud dia. Mana benda tak boleh buat semua, ambillah sebahagian hak boleh. Khilaf sini ni. Ada ulama kata ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Benda hak tak boleh buat semua, jangan tinggal semua, ambil sebahagian. Hak ni kata benda yang tak boleh buat semua, jangan tinggal sebahagian. Dua tu berbeza ke makna. Maknanya kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal sebahagian. Ada beza kedua tu. Pening juga nak cari beza tu. Yang betulnya benda tak, maknanya kalau benda tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Artinya kita orang beri satu guni besar, orang bagi benda kita. Tak boleh nak pikul ni. Tak boleh nak pikul, kau orang ambil sekat mana boleh bawa tangan. Itu mana? Jangan tinggal semua. Ambil sebahagian hak boleh. Mana ini kaedah. Artinya kalau kita tak mampu nak solat berdiri, duduk. Tak boleh duduk atas kerusi, duduk atas lantai. Tak boleh duduk atas lantai, boleh tidur. Maknanya jangan tinggal selagi boleh buat. Maka wajib membasuh bulu-bulu yang ada pada tangannya dari luar hingga ke dalamnya, sekalipun bulu yang tebal, kerana jarang berlaku. Biasanya bulu ni dalam siri lepas kita dah bincang bab janggut tebal tu kan. Janggut tebal rampak panjang tu lain. Tapi kalau bulu-bulu lengan ni panjang mana pun boleh lagi masuk air sikit-sikit dan sebab tak kalah bulu lebih pada tu. Baik. Sebab apa? Alasan dia jarang berlaku. Jarang orang bulu lebih pada siapa air nak kulit ni. Dan membasuh kuku walaupun panjang. Kuku kita ni kalau panjang kena basuh juga. Biar siapa air bawah tu. Kita kata kadang-kadang orang ni suka tahu kuku panjang. Jadi pelik. Buat apa tahu kuku panjang? Kita kata Allah Ta'ala beri kuku panjang ni ke kucing sebab dia tak ada pisau. Kita ada pisau ni sibuk apa nak tahu kuku panjang ni? Guna pisau. Tapi manusia ni pelik-pelik. Orang suruh cukur dia tak cukur, dia apa ni tak cukur.
Orang suruh potong dia tak potong. Itu dia panggil suka lawan, dia panggil lawan fitrah. Lawan apa dia panggil? Lawan fitrah. Dan tangan yang lebih tumbuh di tempat-tempat yang lapang. Ni kita cerita hak ekstra ni. Seperti anak jari yang lebih. Kan? Ada kan hak cek colek naik. Dan daging lebih. Ada juga hak tak kiralah daging hak bergayuk mari sini. Sama ada melampaui daripada yang asalnya ataupun tiada kerana jatuh nama tangan atasnya. Contohnya orang ni di lengan dia ni ada ketumbuhan. Berjolek gitu. Kena basuh juga dia tu. Pasal dia duduk, umbi dia duduk di tangan. Umbi dia duduk mana? Duduk atas tangan. Jadi tak boleh kena basuh juga. Itu kaedah dia lah. Baik, tamaklah kita perbincangan membasuh rukun yang kedua, yang ketiga, basuh kedua belah tangan. Maknanya daripada ujung jari sampai ke lengan ni itu kawasan basuh. Basuh berlaku. Kena hati-hatilah. Kadang-kadang kita nak basuh molek sini, tapi di siku ni. Ada setengah tu tak sampai sini. Sebab itulah di antara cara nak basuh tangan, kita kena basuh sebagaimana yang diajar itulah. Maknanya kita basuh, dia turun mari sini. Baru dia pergi. Itu kaedah dia. Baik. Kita pergi kepada rukun yang keempat, menyapu setengah kepala. Kepala ni dipanggil sapu, dia tidak basuh. Iaitu menyapu sebahagian daripada kepala, daripada kulitnya atau rambutnya. Ingat molek ni. Kepala, kulitnya atau rambutnya yang ada di dalam lingkungan hak kepala. Hak kepala kita mana? Setakat ni, kepala itu dia panggil kepala. Nah, pasal tu kalau setengah orang rambut panjang, rambut sampai bawah ni, kita pun ambil ekor rambut basuh. Jadi ke tak jadi? Tak jadi. Dia bukan dia suruh basuh, membasuh rambut lah kepala. Maka dia naknya dalam hak kepala. Beza dengan daging lebih tadi. Walaupun umbi duduk situ. Itu perbezaan yang kita kena ketara. Mana masuk duduk dalam sempadan kepala. Mana duduk situ. Bahawa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha binasiyatihi wa ala imamatihi sallallahu alaihi wasallam. Hadis rawahu Muslim. Artinya Nabi kita telah menyapu akan ubun-ubunnya dan di atas serbannya. Mana ubun-ubun? Ni, dai kita ni. Jadi ada riwayat kata Nabi kita tak akak serban dia. Cuma biar nampak sini, kita sapu sini terus atas serban. Isyarat ya atas serban. Kalau kita pakai serban malah nak buka, biar kena ujung ni nasiyah, lepas tu dia tu. Memadai dah. Tambah-tambah lagi wanita, contohnya dia ambil wuduk tempat terbuka. Tak kena nak buka kepala dia tu jadi ternampak aurat pula. Ini boleh ya. Hola sikit, contohnya bawah tudung dia tu, sapu atas tu, isyarat. Itu sudah dikira menepati dah kehendak sapu sebahagian kepala. Maka jika ditanya orang, menarik ni soalan mari. Maka jika ditanya orang, kalau membasuh seseorang akan kulit muka dan ditinggalkannya bulu-bulu yang ada di muka itu, macam mana basuh kulit bulu tak kena, kali bulu dia panjang kan? Ataupun sebaliknya basuh bulu tak kena kulit muka, nascaya tiada memadai, tak boleh. Maka adakah dalam masalah ini, masalah sapu kepala ini seperti masalah muka? Nampak? Muka kita kena sapa ke kulit, air tu. Tapi adakah kepala kena sapa ke kulit? Cukup dah kita ambil air, sapu atas rambut yang ada di atas kepala? Jawabnya, jawab dia ni, bahawa tiap-tiap bulu rambut dan kulit itu adalah mengikut apa yang dinamakan pada kebiasaannya. Kerana kepala ialah nama bagi barang yang dikepalakan dan di sebelah atas. Kepala ni duduk atas.
Dan muka pula ialah barang yang dilakukannya dengannya untuk berhadapan. Pasal tu dia panggil wajah. Wajah ni hok depan dengan muka, muka. Itu dia panggil kan. Orang panggil Facebook. Nah. Book tu buku tapi kita ni muka. Berhadap, muka yang berhadap, dan iaitu berlakulah atas bulu dan kulitnya sekali. Jadi oleh kerana dia berhadap begitu, yakni hukum membasuh muka adalah dibasuh semua sekali. Manakala hukum menyapu kepala pula memadailah dengan menyapu rambut atau kulit yang ada dalam lingkungan yang dinamakan kepala itu. Jelaslah kepada kita, walaupun kita tak rapat, air tu tak kena atas kulit kepala, tapi kalau kena atas rambut tu cukup, memadai. Jangan jadi air. Lama jadi was-was pula air. Kita ni sapu kepala. Pasal tu nama dia sapu kepala, dia tak kata basuh. Kalau basuh kena sejuk kepala tu baru jadi. Ini sapu je. Dan memadailah membasuh setengah kepala itu dengan diletakkan tangan di atasnya dengan tiada bergerak. Tangan kita basah, kita letak atas kepala. Cukup, walaupun tidak gonyoh. Boleh memadai. Kerana hasil maksudnya dengan sampai basah kepadanya. Hasil dan maksud nak sapu kepala tu basah. Dan kalau dicukur kepala selepas daripada sapu. Menarik juga kan? Kita sudah sapu kepala, ambil uduk siap-siap. Tu kan cukur, duk tunggu berjalan. Mari cukur kepala free. Kita pun hola lagi. Tak ada dah tempat sapu tadi tu. Lagu mana? Sudah kerja. Ambil maya pula. Tiadalah berkehendak diulang lagi menyapunya. Tak payah sapu. Supaya juga dengan kepala kuku. Kita lepas ambil air maya siap-siap, kita pergi kerak kuku. Adakah kena pergi basuh pula? Kena basuh lah bekas potong. Tapi atas nama wudu tidak perlu. Itu menarik juga dia kan. Alhamdulillah. Tuan nak kata kita ni kecil, tapi dia punya furu', cabang-cabang dia tu banyak menjawab persoalan-persoalan yang kita duduk tanya-tanya. Nah, kita ni kalau tak tanya tak apa, tapi kalau sekali orang tanya tak jawab, itu ada jawapan di sini. Tamaklah kita rukun yang keempat, iaitu menyapu sebahagian daripada kepala. Kita ni tak bahas panjang lah. Ada setengah ulama ni dia bahas lagi. Banyak mana sebahagian tu. Ulama pekoh siapa ini kata 3 urat rambut. Ada kata dak kena 4 jari. Ada kata kena banyak lagi setengah kepala. Semua tu termasuk dalam sunnah menyapu kepala. InsyaAllah kita akan bincang nanti dalam bab perkara-perkara sunat wudu. Ini penting. Sebab kita nak buat juga yang sempurna. Kita kena belajar yang rukun, yang al-ijza, yang paling kurang kena sapu. Tapi kita nak, yang kita amali, yang kita nak buat, kita buat mengikut yang sunatnya. Sebab itu berpahala besar. Rukun yang kelima, membasuh kedua belah kaki. Yang basuh dua belah kaki, iaitu membasuh kedua belah kaki serta buku lali. Ada orang panggil buku lali, ada orang panggil mata kaki. Kaki kita ni ada mata. Mana mata dia? Duduk kaki. Pada tu kalau salah orang sepak, dia kata kaki buta sepak. Tak buta warna, sepaknya wujud jari, mata duduk tepi. Tu jadi pelik. Atau mudah payah nampak kan. Pasal apa orang panggil mata kaki ni, dia panggil buku lali? Pasal apa? Atau jawab. Pasal apa buku lali jadi? Tak bilang jawab. Dia berkata kalau kena sepak situ pakai lali selalu ya. Jadi buku lali. Mudah lali kena situ. Ini bahasa budak-budak kapur ni. Sekali sepak itu pakai otak bangun. Mana buku lali. Yang pentingnya mata kaki, buku lali kan orang panggil. Ataupun sekadar keduanya jika tidak ada kaki. Kaki kena potong, na'udzubillah lah, kena potong, maka kita sapu setakat mana ada. Dan iaitu kedua tulang yang timbul daripada kedua pihak ketika menceraikan betis dengan kaki. Waktu kita nak cabut betis dengan kaki, tu lekat mata kaki duduk situ. Itu dia panggil sempadan hak kena basuh. Maka tiap-tiap sebelah kaki itu satu buku lali.
Detail cerita buku lali dia ni. Manakah dalil ianya? Tengok dalil. Ghasala Abu Hurairah radhiyallahu anhu rijlahul yumna. Rijlahu. Ra jim lam. Ra jim lam tu rumah sama tapi bacaan lain-lain. Baris dia lain. Kalau kita baca baris bawah rijlun jadi kaki. Kalau kita baca baris atas rajulun jadi orang laki-laki. Jangan salah tukar. Membasuh rajul. Itu mana orang laki-laki basuh bukan kaki. Maka rijlahu al-yumna hatta ashra'a fi as-saqi thumma ghasalahu rijlahu yusra hatta ashra'a fi as-saq thumma qala hakaza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda rawahu Muslim. Artinya telah membasuh oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu akan kakinya yang kanan sehingga masuk pada betisnya. Kan tadi kita dalam apa ni kita kena sapa ke betis. Sebab kita kalau betul-betul sempadan mata kaki itu sekat mana? Lebih sikitlah. Paulah kata di kaedah yang kita belajar lepas dalam bab basuh muka, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kena ingat kaedah-kaedah ni kena apa? Tengok ni muka surat 20. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Benda yang tak boleh sempurna satu benda wajib kecuali kena buat dia maka jadi wajib juga. Maknanya kita nak sempurna basuh kaki tu mesti kena betis sikit. Barulah lepas dia punya mata kaki atau buku lali. Maka wajib kena basuh sampai situ. Tapi jangan lebih lah, kan? Kemudian membasuh ia akan kaki yang kiri sehingga masuk pada betisnya juga. Kemudian dia berkata, beginilah saya lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Abu Hurairah bagi tahu dia, lagu ni lah aku tengok Nabi berwudu. Jadi senang. Para sahabat ni sedaklah dia menjadi pemegang amanah bagi pihak kita. Macam mana kita nak tahu Nabi berwudu kalau sahabat tak bagi tahu pada kita, kan? Kemudian para imam-imam hadis telah menukilkan, mencatat semua riwayat-riwayat itu kepada kita. Alhamdulillah. Jadi hari ni pula mari ulama-ulama zaman kita hari ni, zaman dulu pun mereka kumpul hadis-hadis tentang wudu, hadis-hadis tentang solat, hadis tentang azan, supaya terkumpulnya hadis-hadis mudah kita nak tahu gini cara, ini sahih, yang ini tak sahih, jadi senang untuk kita buat amal. Habislah kita rukun yang kelima tamat, kita berpindah kepada rukun yang keenam. Rukun yang keenam, fardu yang keenam, iaitulah tertib pada sekalian perbuatan wudu. Tertib maknanya kena ikut susunan. Ambil daripada mana? Iaitu sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, "Idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Ambil Tuhan sebut 4 je. Muka, tangan, sapu kepala, basuh kaki. Habis. Tertib. Kalau kita mula basuh kaki dulu boleh? Tak jadi. Kita kena mula ikut tertib Al-Quran. Kerana ittiba', tu boleh bagi molek. Ittiba' kerana mengikut Al-Quran dan mengikut apa yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ibda'u bima bada Allahu bihi." Ibda'u bima bada Allahu bihi, yakni mulakanlah dengan barang yang dimula oleh Allah dengan dia. Tuhan mula dengan apa? Basuh muka, tangan, kepala, kaki. Tertib mesti ada. Hadis riwayat Nasa'i. Yang dimaksudnya mengandungi bagi wudu. Sekalipun hadis ni sebenarnya abda'u. Ada riwayat dibaca abda'u, aku mula. Ataupun ibda'u, mulakan. Itu dia panggil fi'il amar. Ibda'u, kamu mula. Asalnya dalam masalah sa'i. Nabi kita keluar daripada Kaabah nak pergi sa'i, nak pergi ke Bukit Safa, dia baca abda'u bima bada Allah bi. Aku mula dengan Allah Ta'ala mula dalam Quran. Innas safa wal marwata min sya'airillah
Safa, Marwah. Jadi tu yang mula Safa dulu. Kita kena mula sa'i di mana? Di Safa dulu, baru pergi ke Marwah. Dalam ayat ini pun sama juga. Allah mula dengan iza qumtum ila salat faghsilu wujuhakum. Walaupun ayat ini kata-kata Nabi ini sallallahu alaihi wasallam kepada sa'i, tetapi kaedah mengatakan ini belajar tuan-tuan. Dalam kitab ni kalau boleh tanda kaedah-kaedah yang telah kita belajar. Kaedah kata al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Artinya yang dimasukkan ialah dengan umum lafaz, bukan dengan sebab yang tertentu. Kita ni kalau kita ambil sebab saja, banyak ayat Quran turun ke sahabat, turun ke Nabi, turun ke isteri Nabi, mana gia kita? Tetapi ulama tafsir, ulama kaedah mengatakan al-ibratu yang diambil kiranya umum lafaz, bukan khusus sabab. Kalau tidak, kita orang Melayu ni banyak benda tak ada. Ayat Quran itu ke Yahudi, ayat Quran itu ke Abu Jahal. Kat kita bila berjumpa dengan Nabi Melayu kan, walaupun ada setengah orang kata ada juga sahabat-sahabat siapa sini, kita kata sedut cakap banyak kan, tak ada fakta yang jelas tak usah cakap. Itu dia punya kaedah al-ibratu bi umumil lafzi. Maka jikalau minta tolong, ini masalah, boleh masalah tepi. Maka jikalau minta tolong seorang dengan 4 orang sekali untuk membasuh anggotanya dengan sekaligus. 4 orang mari duduk sini, seorang basuh muka, seorang tangan, seorang kepala, seorang kaki, serentak 1, 2, 3 sapu. Jadi ke tak jadi? Sudah. Dan berniat dianya tu kan niatnya 4 orang ni sapu serentak, basuh serentak, maka hasillah baginya membasuh muka sahaja. Hak lain tak jadi sebab serentak. Dan jikalau menyelam oleh seorang, ini masalah yang kedua pula. Dan jikalau menyelam oleh seorang yang berhadas dengan niat mengangkat hadasnya, nasaya sahlah ia, sekalipun tidak ada masa qadar untuk tartib. Kenapa? Kerana dapat ditakdirkan tartib itu dalam masa yang singkat, sebagaimana kata Imam Ar-Rafi'i. Imam Rafi'i ini salah seorang daripada imam yang besar dalam mazhab Syafi'i. Kitab dia nama Al-Aziz Syarhul Wajiz. Ada cetakan baru ni siapa, 20 jilid dia punya Al-Aziz Syarhul Wajiz. Dalam kitab dia ni dia kata boleh apa? Kalau kita mandi selain dalam air pakai niat jadi, sebab mungkin tartib dalam tartib ni dalam masa 4 saat cukup dah. Saat yang pertama muka, saat yang kedua tangan, yang ketiga kaki dah. Tapi kalau basuh sekaligus tak jadi. Sebagaimana kata Imam Rafi'i rahimahullah, jika ada masa qadar untuk tartib sahlah, dan jika tiada maka tiadalah sah. Kalau tak ada tak sah. Contohnya kita bagi 4 orang sapu, tapi beza sikit. Yang pertama muka, lepas tu baru tangan, lepas tu dah. Biar ada masa tertib sah. Tapi kalau serentak jadi basuh muka saja. Masalah yang ketiga, tanda tuan-tuan. Kita letak nombor baru sedap. Nombor 3, dan jikalau berhadas dan berjunub. Orang ni dua-dua ada, hadas kecilnya ada, junub pun ada. Macam mana nak buat? Dan jika berhadas dan berjunub oleh seseorang, memadailah mandi daripada keduanya. Dia pergi mandi hadas besar, hak kecil itu automatik masuk sekali. Kerana termasuklah hadas kecil itu ke dalam hadas besar. Biasa hak kecil ini masuk dalam hadas besar. Sekalipun ia tiada berniat akan hadas kecilnya itu, terangkat semua sekali. Maknanya cukup dengan kita niat hadas besar jadi. Habis macam nak buat? Dalam bab mandi nanti kita akan cerita. Sebelum kita mandi, kita kena selesai dulu, cuci bersih dulu anggota-anggota kita tu kan, kemaluan tu bersih siap semua. Kamu dia ambil wuduk seperti wuduk nak semaya tu ambil. Lepas tu boleh duk kosek kawal tu nya. Pakai mandi tu basuh semua sekali, selesai dah.
Tetapi dan jikalau syok ia pada membasuh satu anggotanya sebelum selesai hadahnya, maka hendaklah dibasuhnya semula dan juga barang yang kemudiannya. Tapi kalau kita rasa kita setuh dah ataupun tengah duduk sudah mandi sekejap jalan lagi buat air pula, maka kena wuduk balik. Ataupun jika syok ia setelah selesai daripada wuduknya, tiadalah mengapa. Sudah baru duduk main syok. Kalau lagu ni 5 kali masuk tandah ni, dia akan buka pintu was-was. Jadi was-was jangan duduk main, jangan duduk percaya ke dia. Ini baik-baik. Sesalah masalah. Cumanya kadang-kadang kita ni begitulah, tengah-tengah mandi tu nak letak sabun, nak letak, jadinya setuh pula anggota dan kemaluan. Maka kalau lagu tu kena selesai mula. Sudah tak ambil basuh balik, wuduk mula. Tidak jadi masalah. Tapi hadah besar terangkat belakang dah, cuma ada pula sentuhan-sentuhan yang menjadikan dia berhadah kecil semula. Begitu kaedah. Tamaklah kita 6 fardu wudu ataupun rukun wudu. 6 rukun sudah tamat. Kita masuk kepada sunat-sunat wudu. Sunat wudu ni ada berapa? Tengok dalam kitab kita ni pendek-pendek dia pun ada 26 perkara. Masya-Allah. 26 perkara, barulah dia mari kepada perkara yang makruh dan perkara yang membatalkan wudu. Mari kita ambil setakat mana sempat. Sunat-sunat wudu itu dalam kitab ini ada 26 perkara. Yang pertama, membaca bismillah pada permulaannya. Kita nak ambil wudu, kita baca bismillah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawaddau bismillah. Kamu berwudu dengan baca bismillah. Rawahun Nasa'i, betul baris tu. Rawahu An-Nasa'i, tidak Sinai. Tukar titik. Wa Ibnu Khuzaimah. Artinya berwuduklah kamu dengan membaca bismillah. Hadis ini riwayat Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah. Dan sesungguhnya tiada wajib membacanya, kerana ayat wuduk yang telah menerangkan bagi yang mewajibkannya tak sebut baca bismillah. Tu yang kata basuh muka. Dan sekurang-kurangnya bismillah. Setakat tu ya. Manakala yang sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah. Timbul soalan hari ini, sebahagian daripada kita terpaksa ambil wuduk dalam tandas. Dalam tandas tak ada sebut bismillah. Macam nak buat? Adakah gugur sunnah ini? Jawabnya tidak. Kita baca dalam hati. Bismillah. Sekali dengan niat tu, baca bismillah dulu. Basuh tangan, komo-komo, masuk air dalam hidung, kan? Lepas tu baru kita niat sekali dengan basuh muka tu. Mana kena baca juga dalam hati. Sebab tu kalau tuan-tuan nak buat rumah, yang baru-baru nak buat rumah banglo ke apa benda, kita kena buat juga sink. Tempat ambil wuduk tu di luar bilik tandas. Kalau kita tandas sini tempat buat air ni, buat luar tu tempat ambil wuduk. Baru sedap kita boleh baca bismillah. Lepas wuduk pun boleh kita baca doa wuduk. Comel tempat. Kalau tidak duduk capur dengan demo tu. Tempat orang lain duduk situ tu. Nak masuk kena berambat dulu. Berambat siapa? Doa masuk tandas, ingat tak? Allahumma inni. Itu kata nak dengar. A'udzubika minal khubus. Ya Allah, aku minta berlindung daripada syaitan, ketino syaitan jatuh. Hamba tu ambil belakang dia, tak aku nak masuk ni. Pasal tu duduk lama situ. Rumah orang tu. Ni ada orang kata, saya kalau duduk sini banyak idea. Idea syaitan ajar tu situ. Mana ada idea lah tu, orang mari idea, cari idea dalam masjid, bukan dalam tandas. Ada setengah orang ni tandas rumah dia, hoi, dekat-dekat dengan pondok kita. Bilik air besar, kita kata buat berapa? Situ tempat orang lagi melepah, bukan tempat orang lagi duduk zikir situ. Buat bukti kecil sudah. Dia dah ada tua tempat buang air tu. Kalau kita buat sauna, tempat nak mandi tu tak apa situ, lain. Tempat buang air, jambel lah kita kata senang. Jambel tandas tu. Baik. Dan juga sunat mengucap bismillah bagi tiap-tiap pekerjaan yang punya hal yang dipentingkan dengannya daripada ibadat dan lainnya seperti tayamum dan makan. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta. Rawahu Abu Daud wa ghairuhu wa hasanahu Ibnu Salah. Ibnu Salah ni seorang ulama hadis.
mengatakan sanak dia hasan, mana sanak dia baik. Artinya tiap-tiap pekerjaan yang penting yang tiada dimulakan padanya dengan bismillah, maka ia terputus, maknanya hilang berkat. Bismillah. Tak kata Ar-Rahman Rahim pun tak apa, cakap bismillah je. Bismillah cakap tu. Pada itulah khilaf masalah kita nak sembelih. Sembelih ni kita kata bismillah ke? Kita kata bismillahirrahmanirrahim. Mana tu kan sembelih ni? Ada kata tak, baca bismillah je. Bismillah Allahu Akbar. Sebab kalau kita pergi pada Ar-Rahmanir-Rahim yang ke-19, yang penuh rahmat, macam mana ke-11 boleh potong tekuk? Cukup dengan bismillah. Aku potongmu dengan nama Allah. Itu cara bacaan pun, masya-Allah. Sebab itulah dalam ajaran hak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita kaji, korek dia, kita akan jumpa hikmah-hikmah rahsia di sebalik bacaan-bacaan. Ini masya-Allah. Jadi mana setiap pekerjaan yang besar tu kita mula dengan bismillah. Jangan mula dengan benda lain dulu. Bismillah ala barakatillah. Dan kalau kita sembelih bismillah, kita nak makan pun bismillah. Bismillah. Cukup cakap tu. Bismillah makan. Tu doa-doa anak-anak pasti duduk baca tu. Tu kita ajar budak-budak baca. Kan? Tidak ada riwayat yang sahih yang kata Nabi kita setiap kali nak makan dia doa macam-macam budak-budak pasti tu. Tidak. Cukup kita baca bismillah. Nabi kata, "Ya ghulam, samillah kul mimai." Hei anak, baca bismillah, makan hak depan dulu. Jangan duduk rauk hak depan orang. Lepas tu kalau kita makan hak dalam hidangan ni, tengok juga gapo depan tu. Duduk depan budu nyanyi kita. Langgar SOP langgar dah. Gi kait hak lain dulu dah. Jangan duduk kait. Baik, tak habis ni sunnah kita banyak lagi 20 ni ada ni. Yang kedua, membasuh kedua tapak tangan sehingga pergelangan tangan sebelum berkomor-komor. Kerana apa? Kerana ittiba. Tanda tu istilah. Ittiba maknanya ikut sunnah. Itu makna ittiba. Berdasarkan riwayat Syaikhan, riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebelum dia ambil wuduk, dia basuh tangan dulu. Basuh tangan, sudah basuh tangan siap, barulah dia berkomor-komor. Yang ketiga baru pergi kepada berkomor-komor, dia panggil madmadah. Kerana apa? Ittiba, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Syaikhan. Syaikhan tu Bukhari Muslim. Yang keempat, istinsyaq, memasuk air ke hidung. Sengok dalam hidung. Kita ni dah masuk ke dalam hidung. Jangan tengok orang duk masuk sengok air dalam hidung. Sengok. Alhamdulillah. Jangan lupa ni sunnah yang kita baca. Walaupun tidak batal wuduk, tapi kesempurnaan yang kita nak kan. Serap masuk. Kerana ittiba. Mana dalil? Tengok hadis. Hadis muttafaqun alaih. Tadi ana cerita istilah kenapa dia kata Syaikhan Bukhari Muslim tapi jalan tak sama. Kalau kata muttafaqun alaih boleh jadi lafaz sama, rawi pun sama. Itu dia panggil muttafaqun alaih. Menarik belajar sekali-sekali ilmu hadis ni kan. Yang kelima, istinsar, mana menghembuskan air daripada hidung. Bila kita masuk, kena seh balik air itu. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin yatamadmad summa yastanshiq fayastansir illa kharrat khataya wajh wa khayashimihi." Rawahu Muslim. Artinya, tiada daripada seorang yang berkomor-komor kemudian memasukkan air ke hidung, maka ia meratakan ia istansir, meratakan tulis sih balik, orang panggil keluar balik air itu, melainkan dihapuskan segala dosa di mukanya dan dosa di hidungnya. Dosa ada muka dengan hidung keluar sekali dengan air hak kita sembuh tu. Masya Allah, tabarakallah. Ini riwayat Muslim. Itu kelebihan dia. Yang keenam, berlebih-lebih air pada keduanya. Kedua mana? Berkomor-komor dan masuk air ke dalam hidung, kena banyak. Komor tu jangan orang panggil jimat-jimat, kena kuat biar bersih mulut tu. Sebab apa? Sebab kita nak bermunajat dengan Allah Azza wa Jalla dalam solat kita tu. Itu buat wudu kan. Atau kita nak baca Quran. Kecuali orang puasa. Orang puasa jangan komor kuat, masuk air dalam tekuk batal pula. Masuk dalam hidung pun sikit lah masuk. Jangan sampai ke dalam.
Mana hadis? Hadis Laqit bin Sabrah radhiyallahu anhu, "Iza tawadda'ta fabaligh fil madmadati wal istinsyaqi ma lam takun sha'iman." Rawahu Al-Qattan wa sahahu. Kan, apabila engkau berwudu, maka hendaklah berlebih-lebih pada berkomo-komo dan memasukkan air ke dalam hidung selama kamu tidak berpuasa. Kalau puasa jangan kuatlah, takutnya batal puasa. Buat slow-slow. Hadis ini Tuan Syekh kita ambil daripada Ibnul Qattan dalam kitabnya Al-Wahmu wal Iham. Nama kita Al-Wahmu wal Iham. Tak ada dengar kali dah, kan? Tapi katanya sanad dia sahih. Dan ada lagi orang lain, ada riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Musnad Imam Ahmad, kata Syekh Syuaib Al-Arnawi sanadnya sahih. Cuma adalah berbeza lafaz. Ada kata baligh fil istinsyaq, kecuali kita puasa. Tak ada madmadah. Yang penting ada khilaf di situ. Baik. Yang keenam, yang ketujuh dah. Kita perhabiskan muka ni. Yang ketujuh, menyapu sekalian kepala. Nombor 7 ni kita kena pergi pasang dengan rukun yang keberapa tadi? Rukun sapu kepala yang keberapa? Rukun yang yang keempat. Yang keempat tadi, menyapu setengah kepala. Itu hak fardunya. Tapi hak kita nak kembar dua ni, iaitulah menyapu semua kepala. Itu sunnah. Kerana ittiba. Tuan saya nak ringkas. Insya-Allah ana usaha nak syarah kitab ni. Bila kita syarah, ittiba tu kita akan letak matan hadis di bawah. Sekali dengan terjemahan, biasanya orang baca duduk main ittiba gini, nak cari hadis tak jumpa, kan? Jadi kita letak selalu. Yang diriwayatkan oleh Syaikhan Bukhari dan Muslim, maknanya dan dikeluar daripada khilaf yang mewajibkannya. Ada setengah ulama, iaitulah Imam Malik, mazhab Malik kata sapu semua kepala tu wajib. Tidak kata sunat. Mazhab Syafi'i kata sebahagian kepala. Berapa orang rambut? Kita belajar lagi tak pekoh berapa rambut? 3 orang. Mazhab Maliki kata Hambali Hanafi kata sejari. Yang pentingnya kalau kita basuh semua, khilaf, tak ada siapa kata tak sah. Itu penting. Dan lebih afdalnya ialah dengan cara tengok cara hak afdal. Meletakkan kedua belah tangannya di atas permulaan kepala. Dan dipertemukan jari telunjuknya kedua belah. Dan kedua ibu jarinya diletakkan di atas kedua belah pelipisnya. Kemudian dilalukannya lah anak jari ke belakang sehingga kepada tengkuknya, kemudian dibalikkannya semula. Macam mana tu? Fair ke tidak? Kena pecah. Tak gini. Tangan kita ni tak sini. Dua ni. Ibu ni duduk sini kan. Kita tak sini, tarik sini, sampai ke belakang. Sampai ni ya. Lepas tu pusing balik ke depan. Itu dia panggil, itu yang sempurna. Jadi kena main dua belah lah. Jangan main macam tuyuk mandi. Tuyuk mandi ni congek sikit ni. Itu dia panggil tuyuk mandi. Tahu tuyuk? Orang sini panggil tuyuk tak? Tuyuk. Orang Kuala Lumpur tanya, "Gapo tuyuk?" Pepatung mandi teh mereka. Kita tak kata tak sah kan. Sini. Tapi biarlah kita buat yang sempurna. Sebab apa yang sempurna? Sebab apa? Ana ada sebut dah dalam siri yang dulu, hikmat. Muka basuh, tangan basuh, kaki basuh. Pasal apa kepala sapu? Sebab apa kepala memadai dengan sapu? Kenapa? Dia kata, "Ustaz, jangan tanya banyak lah, kau cerita sudah." Sebab kita dengan muka ni, kita tak tengok orang, kita semua dengan muka. Buat belakang tak? Kalau kita nak marah orang, kita tanya yang gitu ya. Kerut daib. Tangan, buat kerja belakang dia ni. Ambil, cocok ada belakang. Kaki dalam. Kepala, jari orang atuk orang kepala ni. Kepala ni dia panggil CPU. Dia mikir. Jadi mu mikir pada dengan sapu lah. Tapi kalau sapu sikit, tak sejuk kepala. Bila kita sapu semua seperti yang sunnah tadi, sapu ke depan masuk ke belakang, barulah kepala kita sejuk. Waktu tu waktu kita rehat. Kan kita berhenti kerja sekejap tengah hari. Arihna biha ya Bilal.
Nabi kata rehatkan kami dengan solat hai Bilal. Jadi bila kita sapu kepala, tenang kepala kita. Masuk pejabat pula nak buat kerja, tak serabut. Insya-Allah. Itu hikmah. Pasal itulah kita kena buat hak sunatnya, kita hak kena jaga. Hak wajib tu mesti dah. Itu rukun nama dia. Itu hikmah. Kenapa kepala tidak disapu, tidak dibasuh? Kalau lagi, kalau kepala kena basuh, mandi sokmo lagi kita ambil wuduk. Nah, jeruk sama, warna basuh habis baju, basuh kepala. Allah Ta'ala ni maha kaya, dia tahu tempat bahaya, tempat mana yang menyusahkan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Baik, tengok soalan ni. Ini jika seorang itu mempunyai rambut panjang yang dapat dibalik-balikkan. Kalau rambut kita panjang boleh dibalik, maka lalu dan baliknya dikira sekali sapu saja. Gi mari itu satu ya, satu sapuan. Daripada dalam hadis sapu semua kepala ni sekali je. Hadis Humran, dia kata Nabi kata gi mari sapu itu sekali. Tidak sapu kepala 3 kali. Adapun jika rambutnya pendek atau tiada berambut sama sekali, dua pula hanyalah dengan sekali lalu saja. Cukuplah pakai gigi lah, tak usah pusing balik pun tak apa dah. Sebab nak pusing buat tu lah juga. Kosong dah kepala tu. Tujuan kita gigi, ya, kena rambut belah depan. Kita pusing balik, kena hak alik belakang tu. Biar kena belakang air wuduk. Pasal apa? Nabi SAW kena kita di akhirat esok dengan apa? Dengan apa? Tanda kita. Name tag kita di akhirat esok. Apa benar? Ghurran muhajjalin. Bercahaya dia. Muka kaki tangan kita bercahaya. Minal wudu. Hasil daripada wudu. Jadi kita bimbang juga. Duk main sama hidup di coleh gini. Akhir kali sini je cerah. Hal lain tak juga. Mana? Pasal itulah Abu Hurairah kata asbighul wudu. Sempurnakan wudu kamu. Dia kata kalau boleh, siapa dia boleh panjangkan ghurrah. Ghurrah ni maknanya cahaya dia tu banyak kat basuh. Setakat mana boleh. Tapi jangan siapa, kenapa basuh kaki pakai lutut? Nak suruh cerah. Tak jadi. Kita ni bol lampu dia ada sempadan dia. Hak nyalanya bol lampu. Lampu tu batal lampu. Tak nyala tu. Dia ada tempat juga nak basuh pun. Ini bahasa dia. Dan kalau dibalikkan pula jadi hukum mustakmal pula. Jadi cerita lain pula. Baik, kalau kepala tak ada pakai sekali ya, insya-Allah. Baiklah kita. Yang ke-8 menyapu kedua belah telinga. Di dalam dan di luarnya. Sapu dua belah telinga kita ni sapu. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam masha bi ra'sihi wa uzunaihi zahirahuma wa batinahuma. Rawahu Tirmizi wa sahahu. Artinya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu ia akan kepalanya dan kedua belah telinganya zahira wa batina. Dua-dua, dalam luar. Di dalam dan di luarnya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan disahihkannya. Hadis ini juga telah ditasih Imam Nawawi dalam Majmu' kata sanad dia hasan. Mana kita kena basuh molek telinga ni, jangan duduk sapu dah. Kadang-kadang ambil wuduk 3 kali sehari tapi berkulak telinga sebab tak cocok molek ni tak sapu. Yang ke-9 menyelati janggut yang tebal. Mana kalau kita janggut kita tebal, kita buat. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhallilu lihyatahu al-karimah. Rawahu Tirmizi wa sahahu. Artinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelati akan janggutnya yang mulia. Hadis ini riwayat At-Tirmizi dan disahihkannya. Yang ke-10 menyelati akan anak jarinya. Ingat, anak jari ni kita gosok biar kena belakang ni. Masuk celah-celah tu, iaitu dengan diselang-selikan anak jarinya kedua belah tangannya dan kedua belah kakinya. Hendaklah dimulai dengan menyelati jari kelingking yang di sebelah kanan, kemudian disudahi dengan jari kelingking kiri. Kita duduk gini, masuk sini ni. Gosok celah jari ni. Pandailah buat tu, kita nak akak kaki tak apa. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza tawadda'ta fakhallil baina asabi'i yadayka wa rijlaika." Rawahu Tirmizi wa hasanahu. Artinya apabila engkau berwudu, maka hendaklah engkau selati akan anak jari kedua belah tangan kau dan kedua belah kaki kau. Riwayat At-Tirmizi dan disahkannya. Dan menyampaikan air kepada tempat yang di antara anak jari itu wajib dengan menyelati atau lainnya jika anak-anak jari itu berbelit-belit yang tak boleh resak air melainkan dengan diselat-selati atau dengan seumpamanya. Manakala jari kita ni boleh masuk air, kita kena masuk. Tetapi
maka jika bersedaging, ada jari ni rapat, mata jari itik kita, contohlah, itik tak ada celah kan, pasal dia nak berenang mudah kan. Adakah kita kena pergi hospital? Oh ya cik, doktor potong ni nak masa tak boleh ni? Jangan. Maka tiada wajib mengoyakkan dia. Jangan nak cari pasal, biar begitu sudahlah. Cuma kadang-kadang orang hati tengok tak comel lah. Dia kata kaki dia ni takut biarlah tak sedar cara kau kan. Kita cara kita tilka asyaratun kamilah, itulah 10 sunat wudu insya-Allah. Hafal 10 ni dulu, nanti kita sambung dalam siri akan datang 11 sehingga 26 insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.